Cuma hari ini saya, antara perkara yang dibincang di Parlimen ini amat memeranjatkan saya. Sebab tu saya katakan, sekarang ni banyak fail-fail sudah pun terbuka. Kerana kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan beliau juga adalah Menteri Kewangan. Jadi banyak fail-fail berhubung dengan kewangan negara sudah pun terbuka. Kalau dulu saudara, ada juga fail-fail yang diklasifikasikan, tidak boleh dibuka, tak boleh terdedah pada awam, melainkan atas keizinan Perdana Menteri. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi selaku Perdana Menteri, mana-mana fail saudara, yang diklasifikasikan sebagai rahsia, boleh dikatakan tidak rahsia lagi. Sebab beliau sendiri sebagai Menteri Kewangan. Dan mula mendedahkan sesuatu yang amat memeranjatkan kita semua saudara. Saya lihat ada juga teman-teman pemain media sudah pun memainkan isu ini, iaitu tentang bagaimana kerajaan yang lalu, sejak bermula daripada era Tan Sri Muhyiddin, membawalah kepada Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa kerajaan membelanjakan sekitar 700 juta ringgit. Saudara, bukan sikit. 500 juta dibelanjakan era Tan Sri Muhyiddin. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen hari ini, saudara. Dia kata lebih 500 juta dibelanjakan sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tujuannya lain tak ada, saudara. Hanyalah sekadar untuk iklan, mempromosikan kerajaan. Begitu banyak wang negara dibelanjakan. Ya, menurutnya sebelebihnya dibelanjakan oleh Datuk Seri Sabri, namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya perantukan itu. Itu bertuju pada Datuk Seri Sabri, tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu, pada 2023, saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat oleh semasa BRA. Jadi, katanya 700 juta atau lebih kurang pada peringkat awal, di mana sekitar 300 juta setahun. Bagi saya, katanya, bagi beliau, dia kata itu melanggar peraturan data kelola keterlaluan. Oleh sebab itu, saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Dan tahun ini saya hanya mengambil kontrak sedia ada, meneruskan kontrak yang dipersetujui BRA. Maknanya, tahun 2023 tiada peruntukan untuk tujuan mengiklan, membeli pemasang papan-papan iklan, yang menggambarkan gambar kerajaan madani dan sebagainya. Tak ada. Tapi bagi saya lah, saudara, apabila disebut 700 juta, saya memang terpempan, saudara. Begitu banyak wang negara dibelanjakan. Peringkat awalnya, waktu Tan Sri Muhyiddin, 500 juta. Bukan sikit, saudara, kalau 500 juta, setengah bilion. Kalaulah wang sejumlah itu, berapa banyak sekolah boleh dibuat? Berapa banyak masjid, surau, dewan-dewan, dan bantuan untuk rakyat kemiskin, berapa banyak boleh dibantu? Begitulah keadaannya. Akhirnya, negara berhutang sampai 1.5 triliun. Itu kenyataan dari Anwar Ibrahim apabila menjawab persoalan dibangkitkan oleh P. Prabakaran Parti Harapan Batu berkaitan perbelanjaan promosi iklan dan publicity kerajaan dari 2020 hingga 2022. 2 tahun ni, saudara. Apa nak jadi negara kita ni, saudara? Saya nak katakan bahawa akan banyak lagi akan terbongkar. Saya melihat bahawa kebejatan tentang rasuah yang melibatkan warga orang politik sekarang ni, saudara, sudah pun sedang dan akan ditangani oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kerana menurut Tan Sri Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi lampu hijau kepada SPRM untuk menyiasat mana-mana menteri, pegawai kerajaan, termasuklah pegawai khas kepada Datuk Seri Anwar sendiri sekiranya wujud elemen rasuah. Malahan, kata Tan Sri Azam Baki, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah berkata pada beliau, katanya, Azam, kalau sekiranya ada pegawai kerajaan, menteri-menteri yang kaya, atau pegawai khas saya sendiri, atau mana-mana pegawai khas, kalau sekiranya anda rasa ada mereka melakukan rasuah, sila siasat. Jangan tunggu untuk arahan atau kebenaran dari saya. Saya berikan anda kebenaran untuk menyiasat mereka. Demikian menurut Tan Sri Azam Baki sewaktu beliau berucap pada majlis sambutan Hari Integriti peringkat Kementerian Komunikasi dan Digital. Saudara, getinya sekarang ni peperangan memerangi rasuah juga sedang berlaku di negara kita, di mana Yang Amat Perdana Menteri telah memberi lampu hijau kepada SPRM. Tunggulah, saudara, sedikit demi sedikit nanti banyaklah yang akan terdedah. Kalau orang sendiri pun minta disiasat, kalau ada berlaku
kebejatan, apatah lagi kalau mereka yang tidak bersama kerajaan. Saya rasa begitu keadaannya, saudara. Okey, di Parlimen apa berlaku hari ini, saudara? Saya nampak hari ini Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, dia masih mengingatkan pada ahli-ahli Parlimen, sebab ramai juga ahli Parlimen yang dalam keadaan tak sihat. Dia katanya, ambillah rawatan ataupun bertemulah dengan doktor, lakukan pemeriksaan. Ini kerana katanya semalam dah tumbang seorang. Siapa dia tak bagi tahu pula saya. Kerana setakat ini katanya seramai 196 ahli Dewan Rakyat dan 5 senator bertaraf anggota pentadbiran sudah pun menjalani pemeriksaan kesihatan. Jadi kepada yang berhormat yang masih belum menjalani pemeriksaan, dia kata dia beri lanjutan hingga lagi Selasa depan, iaitu 14 November. Dan dia mohonlah dan minta pemeriksaan dibuat kerana saya difahamkan semalam katanya seorang daripada kita telah tumbang dan masuk hospital. Siapa tak beritahu? Mana adalah ahli Parlimen yang juga tumbang, mungkin diserang oleh penyakit jantung dan sebagainya, saudara. Dalam keadaan begitu, saya seronok hari ini, hari Selasa, saudara. Seperti biasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan dengan ahli Parlimen, iaitu setengah jam. Beliau menjawab setiap persoalan yang dilontarkan oleh ahli Parlimen. Bagaimanapun, pada hari ini nampak gayanya tegas. Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini garang, saudara. Tadi, pagi tadi, sekitar jam pukul 10.20 minit, saya dengar. Saya kata, betul-betul berapi-rapi bercakap, saudara. Perdana Menteri memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang mengaitkan dirinya dengan Israel. Sebab memang pun sejak seminggu dua ni nampak gayanya berlarutan serangan secara peribadi terhadapnya. Jadi katanya beliau tidak akan membenarkan sebarang kenyataan yang biadab dan melanggar tata susila. Tengok dia. Dia kata jangan ketua Dewan Ulama gunakan rakah kaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab yang melanggar tata susila. Fitnah yang guna serban tidak sah dan saya bantah keras-keras. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap siapa sahaja yang menggunakannya. Ini tujuannya, apa yang ditujukan tentang kepada antara beberapa orang pemimpin daripada PAS yang menyelar Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konteks usaha beliau untuk melihat keamanan sejagat di Gaza. Sebab itu katanya, itu yang saya sebut, kata, jangan kita membina maligai atas pusara orang mati. Sebab katanya, kerajaan, dirinya dan kerajaan berusaha habis-habisan membawa kes itu, minta pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, minta pertubuhan kerjasama OIC untuk mengadakan sidang, bawa persoalan ke China dengan pemikir Rusia, daripada Brazil, daripada Ireland, Bolivia, termasuk daripada Jepun membincang bagaimanakah caranya. Yang terbarulah duta Netherlands dan Belanda. Itu kenyataan beliau, saudara. Jadi beliau merasakan amat tersinggung bila ada orang mengaitkan seolah dia pula yang menyokong Israel. Itu katanya biadab. Sebab itu beliau mahu semua pihak, termasuklah pembangkang, supaya bergerak ke depan, membawa idea serta tindakan dalam isu Palestin bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat negara itu. Selaku ahli Parlimen Tambun, beliau berkata hal berkaitan Palestin pihaknya tidak pernah menyinggung PAS. Dia kata walaupun sepanjang dia berucap, dia menyatakan sokongan pada Palestin, dia tidak pernah pun menyinggung PAS. Kerana dia mengetahui pendirian parti itu sangat konsisten sejak dulu dalam menyokong rakyat negara berkenaan. Jadi sebab itu katanya saya setuju dalam hal ini. Saya tidak pernah menyinggung PAS kerana saya tahu pendirian PAS sangat konsisten dalam Palestin. Saya tak mahu berbalah dalam soal ini kerana derita ditanggung mereka itu warga Palestin tidak pernah berlaku separah ini dalam sejarah. Itu keadaannya, saudara. Jadi dia kata dia ada ahli Parlimen daripada saudara Syed Ibrahim, saudara, dari Ledang. Ahli Parlimen Gedang, dia bertanya tentang bagaimana, kenapa Sri marah sangat. Dia kata mana tak marah. Siarkan gambar saya, berlatar belakangkan belakang itu gambar bendera Palestin. Ini biadab katanya. Saya haraplah teman-teman pemain media cukup-cukuplah. Kita nak menghina orang boleh, tapi janganlah janganlah melampau. Nak mengkritik boleh, saya kata, bukan menghina, saudara. Mengkritik boleh, tapi jangan menghina. Tapi bila mengaitkan pimpinan negara kita dengan Palestin dan dengan Israel, itu satu benda yang bagi saya melampau. Saudara, jangan kita mudah terjebak dalam omelan politik yang bagi saya tak semenggah lah, saudara. Itu keadaannya.